Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kami membuat podcast yang bertajuk pengurusan diri. Sebelum itu, terlebih dahululah saya ingin perkenalkan sahabat-sahabat saya. Yang pertama adalah saudari Najwa dan juga kedua adalah saudari Syasha. Okey, saudari Najwa saya hanya mengenali sebagai Najwa. Boleh perkenalkan diri dengan lebih lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nafisah binti Busiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Syasha Zahan. Okey, di sini adalah saudari Najwa dan di sini adalah saudari Syasha. Dan saya pula adalah Nur Sakinah binti Abdullah, boleh panggil Sakinah. Okey, dah settle bahagian sesi pengenalan diri, kita berpindah dengan lebih lanjut mengenai konsep pengurusan diri. Okey, konsep pengurusan diri daripada pendapat Najwa, apa tu konsep pengurusan diri? Okey, bagi saya konsep pengurusan diri ni adalah maksud kita menjaga semua tentang diri kita ataupun dengan orang sekeliling kita dari berbagai aspek supaya kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita semasa kerja ataupun apa-apa menjadi lebih terurus. Itu adalah daripada saudari Najwa. Okey, kita dengar pula daripada saudari Syasha. Apa pula pendapat saudari Syasha? Pada pendapat saya, pengurusan diri ni sememangnya penting kan untuk kita sebab dia yang merujuk kepada cara manusia dalam menjaga semua aspek kehidupan, contohnya mental, fizikal, sosial dan sebagainya. Banyak lagi contoh yang lain. Contohnya cara kita berpakaian, komunikasi dengan orang, cara kita bersuci dan lain-lain. Okey, itu adalah pendapat daripada saudari Syasha dan juga saudari Najwa. Okey, daripada saya pula, saya ingin terangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai konsep pengurusan diri. Di sini, konsep pengurusan diri secara umum ianya adalah melibatkan pengorganisasian dan juga pengawalan terhadap aspek-aspek kehidupan individu untuk mencapai matlamat dan juga kebahagiaan. Okey, itu adalah secara umum. Manakala dalam Islam pula, konsep ini dipertingkatkan lagi dengan prinsip-prinsip etika, moral dan juga rohaniah. Konsep pengurusan diri dalam Islam yang pertama ialah takwa. Okey, takwa ni apa? Takwa adalah ketaatan kepada Allah. Konsep pengurusan diri dalam Islam dimulaikan dengan kesedaran dan juga ketaatan kepada Allah. Dan kemudian pula adalah tawakal, iaitu bergantung kepada Allah. Okey, pengurusan diri tentang tawakal ini ianya melibatkan usaha namun bergantung penuh kepada Allah dalam merancang dan menjalani hidup. Kemudian ihsan. Ihsan itu adalah kesempurnaan. Kesempurnaan, okey, pengurusan diri dengan prinsip ihsan menuntut kecemerlangan dalam tindakan dan juga sikap. Kemudian mengurus waktu. Mengurus waktu pula adalah pengurusan diri dalam Islam menekankan penggunaan waktu dengan bijak. Kemudian bersyukur dalam kesejahteraan dan bersabar dalam ujian adalah sebahagian dari pengurusan diri dalam Islam. Dan akhir sekali adalah zikir dan juga doa. Zikir dan juga doa ianya melibatkan diri dalam zikir dan doa untuk memperkuat hubungan rohania dan juga mendapatkan petunjuk. Secara keseluruhannya di sini, konsep pengurusan diri ini dalam Islam ianya menggariskan panduan yang menyeluruh dan menyatukan aspek-aspek kehidupan dengan nilai-nilai agama. Okey, bahagian tadi settle iaitu mengenai konsep pengurusan diri di dalam Islam dan juga umum. Okey, kemudian kita berpindah pula kepada aspek-aspek pengurusan diri. Okey, dalam aspek-aspek pengurusan diri ini ada terdapat banyak aspek. Okey, antaranya ialah kebersamaan tadi adalah kebersihan dan yang kedua adalah kesihatan dan yang ketiga adalah keselamatan. Seterusnya adalah pendidikan. Seterusnya adalah hubungan sosial iaitu muamalah. Dan itu sajalah antara aspek-aspek utama yang ada di dalam Islam. Kita berpindah pula kepada aspek yang kita mau perbincangkan di dalam pengurusan diri ini. Hari ini, aspek utama yang kami ingin bincangkan hanya ada 3. Yang pertama ialah Kebersihan, dan yang kedua adalah kesihatan dan yang ketiga adalah keselamatan. Okey, before kita berpindah lagi dengan lebih lanjut kan, saya ada persoalan kepada saudari berdua. Daripada pendapat saudari berdua, apakah antara aspek pengurusan diri yang perlu ada? Pada pendapat saya, aspek yang kita ada dalam pengurusan diri adalah kebersihan dan keselamatan. Okey, daripada saudari Syasha pula? bagi saya untuk pengurusan diri ini saya mementingkan aspek kebersihan. Okey, itu adalah pendapat daripada saudari berdua. Antara aspek yang perlu ada dalam pengurusan diri iaitu keselamatan, apa tadi saudari? Keselamatan dan kesihatan. Kesihatan dan juga kebersihan. Okey. Bagi pada saudari berdua, kepentingan aspek yang penting perlu ada adalah 3 tersebut. Okey, tanpa melengahkan masa, kita berpindah kepada saudari Syasha untuk menjelaskan apakah itu kebersihan. Okey, saudari Syasha. Menurut saya kebersihan ni macam yang kita tahu memang penting untuk diri kita kan, sebab Islam pun dah ajar kita untuk menuntut untuk menjaga kebersihan diri. Selain itu kebersihan juga dianggap sebagai sunnah. Sunnah apa? Perempuan.
Sunnah. Okey, sunnah tu apa saudari Najwa? Sunnah tu adalah segala perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad melalui perbuatan, perkataan ataupun percakapan dan juga takrir. Takrir. Dengar tak tu kawan-kawan? Takrir. Okey. Apa dalil yang boleh menguatkan lagi yang saudari Syasha katakan tadi? Kita selalu dengar daripada scholarnya lagi tentang kebersihan, iaitu an-nazafatu minal iman, yang bermaksud kebersihan itu sebahagian daripada iman. Selain itu juga Allah SWT ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang bermaksud sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dengar tak? Okey, kebersihan ni separuh daripada iman. Jadi kita haruslah menjaga kebersihan diri. Okey. Memang tak selesa kan kalau kita tak jaga kebersihan diri. Kita akan ada muncul bau-bau yang tak enak. Kita memang akan, orang lain pun tidak akan selesa dengan kita. Jadi sebab tu pentingnya untuk kita menjaga kebersihan diri. Dan apabila kita tidak menjaga kebersihan diri pun, solat kita mungkin akan ada timbul keraguan. Sebab sebelum kita untuk menunaikan solat, kita haruslah di dalam keadaan yang bersih. Setelah di bahagian saudara Syasha, iaitu kebersihan, kita berpindah pula kepada dah bersih, sihat kan? Okey, kesihatan. Apa itu kesihatan daripada segi pengurus sendiri, saudara Najwa? Okey, dari apa itu kesihatan bagi saya, kesihatan ni salah satu elemen penting dalam pengurusan diri. Sebab kalau kita sihat, semua benda yang kita nak buat mesti akan jadi lancar dan terurus. Contoh macam kita nak solat ke, kita nak pergi bawa kereta, jalan-jalan, pergi kerja. Kalau kita sihat, mesti benda tu smooth je. Tapi kalau kita sakit, kita tak dapat nak pergi kerja and semua gitu. Okay, dari segi Islam pula, kesihatan ni merupakan perkara yang perlu dijaga kerana Allah SWT telah menciptakan manusia ni dalam bentuk yang baik. Jadi bentuk yang baik kita harus dijaga supaya jadi lebih baik. Okey, seperti dalam surah Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Dekat ayat tu dah menjelaskan bahawa Allah ni menjadikan kita sebaik-baik manusia dan sebaik-baik bentuk. Jadi kita sebagai manusia ni haruslah menjaga semua yang Allah dah bagi kat kita dengan cara yang paling terbaik. Itu saja daripada saya konsep kebersihan. Kesihatan. Kita berikan lengkap kehidupan pada semua kan. Kita haruslah menjaga agar kita boleh meneruskan segala aktiviti yang kita lakukan harian untuk mendapatkan rezeki, kita punya pengajian bagi orang yang belajar. So kita harus mensyukurlah nikmat Allah berikan kepada kita ini. Sebab masih ada beberapa insan yang kurang berusaha yang tidak boleh invensi apa harian seperti ini. Okey, saudara Syasha, saya ada persoalan sikit lah mengenai apakah poin utama di dalam kebersihan diri di dalam Islam. Okey, boleh saudara Syasha terangkan dengan lebih lanjut mengenai poin-poin utama mengenai kebersihan diri dalam Islam? Okey, terlebih dahulu saya akan bagikan dua kebersihan diri, iaitu daripada segi jasmani dan juga rohani. Okey, yang pertama kita akan menyentuh tentang kebersihan diri daripada segi rohani, iaitu wudu. Wudu ni dilakukan sebelum solat dan ianya wajib. Okey, apa dia anggota wudu? Kaki, tangan, muka, kepala. Okey, bagus. Okey, and then wuduk ni juga dikategorikan sebagai kebersihan rohani kita untuk bersihkan dalaman-dalaman kita. Betul tak? Okey, betul. Okey, sebelum kita berwuduk juga kita perlu pastikan bahawa diri kita ni bersih daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Terutamanya golongan wanita kena make sure lah. Sebab kita kan ada masalah keputihan kan. So kita kena pergi toilet dulu untuk check sebab keputihan ni dianggapkan najis serta membatalkan wudu. Okey. Masa perempuan ni sangat complicated tau. Jadi macam setiap kali kita mau solat tu ada aja bahagian yang kita perlu bersihkan sebab ada certain perempuan tu dia akan ada mempunyai masalah keputihan. Okey, jadi kalau bagi perempuan yang menghadapi masalah keputihan tu, macam mana dia mau apa nama dia? Solat. Mau tangani dia punya masalah tu sebelum dia solat. Macam mana dia punya solat nanti? Sah kan tidak? Berdasarkan pembacaan saya, perempuan yang ada penyakit ni mesti kena bersihkan dulu and then boleh solat lah sebab benda tu kan memang penyakit kan, tak boleh nak elak. Ini juga boleh dibuktikan melalui hadis tentang
kebersihan, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendapati keputihan, hendaklah dia membersihkan tempat itu dan melakukan wuduk, kemudian solat. Hadis ini daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, hadis ini telah menerangkan bahawa pentingnya menjaga kebersihan sebelum mengambil wuduk. Okey. Okey. Jadi maknanya di sini cara untuk menangani perkara tersebut adalah perempuan tersebut hendaklah membersihkan terlebih dahulu keputihan mereka sebelum mereka menunaikan solat. Jadi maknanya perkara ni dia kurang lebihlah dengan masalah istiadah bagi perempuan. Perempuan masalah bukan hanya keputihan, cuma juga mempunyai masalah di dalam bahagian istiadah, iaitu apa maksud istiadah? Darah penyakit kan? Yang darah penyakit. Dia akan ia dikira istiadah apabila lepas daripada 14 hari kan. Okay. Jadi orang begitu dia perlu membersihkan darahnya tersebut sebelum menunaikan solat. Jadi perkara ini tetap akan sah solatnya, tapi ianya perlu membersihkan terlebih dahulu najis mereka, kecil ataupun besar. Kita berpindah pula lagi kepada saudari Najwa. Sabar. Ada yang satu. Ada Ada yang satu tentang kerohanian, iaitu menjaga kebersihan hati dan juga fikiran. Okey, macam kita tahu anak-anak muda sekarang kan suka berfikiran kotor, hati pun dan kita pun tahu hati kita pun bersih ke tidak kan. Okay, so Islam tidak hanya menekankan kebersihan jasmani dan juga kebersihan jasmani, tapi kebersihan hati dan fikiran. Umat Islam mesti menjauhi perkara-perkara tersebut. Contohnya hasad dengki dan iri hati. Banyak kan movie-movie sekarang cakap pasal ada orang atas sihir lah, sebab kan benda-benda macam tu lah kan. Okay. Melalui benda macam tu kita dapat macam mana sekarang? Kita dapat perhatikan gerak-gerik manusia. Kita tahulah akhlak dia macam mana. Hati dia. Mereka jadi terpengaruh dengan benda-benda tu. Itulah cara orang barat untuk merosakkan anak muda Islam. Orang ketahuilah hati yang baik akan membentuk akhlak yang baik. Kalau hati yang kurang baik itu akan tidak jadi sebaliknya. Okey, so akhlak yang baik ni lah akan disenangi oleh Allah, oleh orang ramai. Sehingga kita dapatlah keredaan Allah tu. Setakat itu saja. Baik hatinya, baik jugalah akhlaknya. Buruk, wahualam. Dan sebaliknya jugalah akhlaknya. Okey, simple bahagian rohani daripada segi kebersihan daripada sahabat Syasha. Okey, saudara Najwa, saya ada persoalan. Apakah elemen-elemen penting yang perlu ada di dalam kebersihan? Kesihatan. Apa yang perlu ada di dalam kesihatan? Okey, apa yang perlu ada dalam kesihatan? Yang pertama adalah kita mengamalkan gaya hidup yang sihat dari segi pemakanan ataupun aktiviti seharian kita. Okey. Dalam konteks gaya hidup sihat ni, kita harus menjaga diri atau jasad daripada terdedah daripada sebarang penyakit supaya kerja-kerja seharian kita sentiasa smooth, tidak terganggu dan tidak terganggu. Macam kalau kita sakit, call lecturer tak dapat datang kelas ataupun call bos tak dapat datang kerja. So benda tu kerja-kerja seharian kita akan tergantung. Lepas tu dari segi gaya hidup sihat ni, kita boleh juga buat macam kita makan benda yang sihat, macam makan sayur, makan buah, ataupun boleh makan nasi tapi dalam kuantiti yang mencukupi. Melalui cara pemakanan dalam Al-Quran dan Sunnah telah disebutkan, antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud seseorang manusia tidak memenuhi kantung perutnya dengan sesuatu yang tidak baik. Wahai manusia, memadailah makan beberapa suap sekadar menguatkan tulang belakangmu. Sesungguhnya perut itu seharusnya diisi sekadar 1/3 makanan, 1/3 minuman dan 1/3 lagi untuk pernafasan. So dalam hadis ni menerangkan bahawa pemakanan kita harus diambil hanya untuk sekadar mengisi perut ataupun memberi tenaga kita untuk menjalankan aktiviti seharian. Bukan yang makan berlebih-lebih sampai kita nak buat kerja pun penat, rasa cepat mengantuk. Itu semua. Makan sebelum lapar, Berhenti sebelum kenyang. Okey. Dalam konsep pemakanan lagi lah, di antara faedah makan sedikit atau makan secara sederhana dari sudut luaran, iaitu untuk kesihatan tubuh badan, kerana makan secara berlebihan boleh menyebabkan penyakit. Macam contoh kita makan nasi berlebihan, macam kita tahu nasi ni ada mempunyai kanji, dan kanji tu dia okey untuk badan, tapi bila kita makan berlebih, benda tu akan jadi kanji tu kan dia gula, nasi kan ada gula. So bila kita makan banyak, satu hari sampai 4-5 kali kita makan nasi dan ambil banyak 2-3 sendok sekali makan,
benda tu boleh jadi penyakit macam kita dapat kencing manis ke, ataupun kita dapat darah tinggi, obes. Itulah antara kalau kita makan secara banyak berlebihan. Seterusnya dari segi untuk kita menjaga kesihatan ni, dengan beribadah pun kita boleh menjaga kesihatan seperti berpuasa. Okey. Kalau kita puasa, kalau kita puasa kan kita hanya makan pada waktu sahur je. So daripada terbit matahari sampai terbenam fajar tu kita tak makan. So dari segi situ kita boleh kawal pemakanan kita. Kita hanya makan pada waktu pagi sebelum terbit fajar ataupun sebelum azan subuh, dan kita makan waktu azan maghrib. Tapi waktu azan maghrib tu untuk berbuka puasa kita tak boleh makan banyak lah, sebab time tu dah malam, dan kita hanya makan untuk mengisi perut sebab kita nak solat apa semua. Ngantuk nanti. Saya baru tanya tadi, kalau makan banyak tu macam mana hilang lah nanti. Jadi so kita boleh mengamal macam kan puasa yang wajib adalah hanya puasa bulan Ramadan. Tapi kalau selain daripada bulan Ramadan, kita juga boleh puasa sunat Isnin Khamis. So setiap minggu puasa Isnin Khamis. Jadi benda tu boleh menjadikan kesihatan kita lagi maintain and cerdas. Sebab kita kurang makan. Kita dah settle bahagian Najwa. Okay, saudari Syasha ada mempunyai sebarang pertambahan mengenai kebersihan? Ada? Tadi saya dah bagi tahu tentang penjagaan diri daripada sudut rohani. Sekarang jasmani pula. Okey. Itu penjagaan mulut dan gigi. Kita macam biasalah, setiap hari kita akan bergaul dengan orang, betul tak? So kita kenalah bergigi. Rasulullah sendiri mengalakkan umatnya untuk bersiwak. Siwak tu macam apa? Bersugi kan. Perkara ni dapat dibuktikan melalui hadis Aisyah radhiyallahu yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siwak itu menyukai mulut, menyukai Allah dan menyukai kepada malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu ada pakaian bersih. Kita kena jaga pakaian kita, terutamanya untuk sebelum solat. Pakaian yang bersih juga penting untuk dijaga. Lagi-lagi lepas kita berhadas kecil dan hadas besar kan, sebab takut air terkecil. So kat situ dibuktikan juga melalui Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu melaporkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk di tempat buang air kencing, hendaklah dia berhati-hati tidak memercikkan air ke tubuhnya. Hadis riwayat Ahmad. Itu sahaja daripada saya. Okey, keseluruhannya bahagian kebersihan ada dua, rohani dan juga jasmani. Rohani tadi kita perlu jaga apa? Berwuduk dan menjaga kebersihan hati dan fikiran. Okey, daripada segi jasmani pula Gosok gigi dengan pakaian. pakaian yang bersih. Okey. Najwa, ada sebarang pertambahan lagi? Okey, untuk konsep kesihatan saya ada sedikit penambahan, iaitu untuk menjaga kesihatan ni bukan kita hanya perlu menjaga dari segi ibadah ataupun dari segi pengamalan gaya hidup sihat, tapi kita juga harus menjaga nyawa, kerana nyawa ni merupakan satu kalau contoh macam kalau kita tak ada nyawa, kita tak hidup lagi kita. Penjagaan nyawa ni bukan hanya kita perlu menjaga nyawa kita daripada orang-orang yang zalim, namun kita juga harus memelihara diri kita dari semua perkara-perkara yang boleh memudaratkan, sama ada dari secara langsung ataupun tidak langsung. Itu kalau yang secara langsung itu bunuh. Kalau secara tidak langsung pula itu membiarkan diri terdedah daripada serangan penyakit. Seperti macam kita dah tahu kita sakit ni, kita demam, tapi kita tak pergi klinik. Itu adalah merupakan mencari nafas lah. Lepas tu tak datang kelas. Itu merupakan salah satu benda yang termasuk juga dalam kesihatan. Sebab kita dah tahu kita ni sakit, takkan kita nak duduk rumah nak baring je. So sebab dalam negara kita dah disediakan alternatif seperti klinik. Klinik bayar hanya sekadar RM1. RM1 tu kita dah berapa banyak ubat. Jadi kalau sakit pergi klinik, jangan escape kelas. RW. Benda ni dapat dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Itu je lah penambahan saya sedikit untuk konsep kesihatan. Okey, seterusnya daripada Syasha dan juga Najwa. Kebersihan dah, kesihatan sudah. Apa khabar dengan keselamatan? Jadi kita teruskan lagi dengan keselamatan.
Okey, keselamatan berurusan diri dari segi aspek keselamatan dalam Islam, ianya melibatkan perlindungan diri sendiri dan juga orang lain daripada bahaya serta menjaga keselamatan jiwa dan harta benda. Okey, berikut adalah beberapa aspek keselamatan dalam Islam beserta hadis dan juga penerangannya. Okey, yang pertama ialah keselamatan fizikal. Okey, hadis yang berkait dengan keselamatan fizikal ini adalah sesiapa yang membunuh seorang muslim dengan niat yang tidak benar, dia akan berhadapan dengan niatnya itu di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, penerangannya di sini ianya adalah menjaga keselamatan fizikal yang melibatkan larangan membahayakan atau menyakiti orang lain. Okey, keamanan diri dan orang lain adalah tanggungjawab yang penting dalam Islam. Okey, perkara ini kita boleh kaitkan dengan kisos. What you give, you get back. Contohnya macam orang tu dibunuh, kemudian keluarga bangsa itu tidak berpuas hati dengan pembunuh ini, jadi dia boleh dikenakan tindakan daripada mahkamah. Jika diorang mau pembunuh tu mati, pembunuh itu juga boleh dibunuh. Namun ada bagi keluarga yang tidak ingin membunuh, tetapi diadakan diat untuk meringankan beban si pembunuh ini dengan membayar nilai yang setimpal dengan yang dengan si pembunuh dibuat, berdasarkan nilai yang keluarga tu mintalah. Okey. Yang kedua pula adalah keselamatan digital. Okey, hadis yang boleh dikaitkan dengan keselamatan digital ni adalah seorang muslim adalah orang yang menjaga tangan dan juga lisan daripada menyakiti orang lain. Hadis riwayat Muslim. Okey, penerangannya di sini, keselamatan digital melibatkan menjaga adab dalam berkomunikasi, menghindari fitnah dan juga menyebarkan informasi palsu. Okey, sekarang ni kan zaman moden, jadi berbagai berita-berita palsu mudah untuk disebarkan. Semua benda di hujung jari saja. Jadi dan fitnah pun mudah tersebarkan. Okey, jadi macam mana cakap apa? Jadi tak pasti janganlah kongsi. Okey, seterusnya pula adalah keselamatan daripada ancaman alam. Okey, hadis yang boleh dikaitkan dengan keselamatan dari ancaman alam. Jangan tinggalkan tanah kering tidak ditanami kerana tanah itu adalah penyebab kehidupan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, penerangannya di sini menjaga alam sekitar dan memastikan kelestarian alam adalah tanggungjawab dalam Islam untuk menjaga keselamatan dari bencana alam. Okey, apa perkara yang kita boleh kaitkan dengan benda ini adalah macam sekarang ni kan di mana-mana ada pembangunan yang dibuat. Jadi banyak bukit-bukit, pokok-pokoknya yang ditebang. Jadi disebabkan tiadanya cengkaman akar dekat bahagian tanah-tanah di bukit itu, ia menyebabkan mudahnya tanah runtuh. Jadi berlaku ancaman kepada manusia, dan bukan manusia sahajalah, binatang pun turut terancam disebabkan oleh bencana alam. Jadi kita haruslah menjaga alam sekitar dan juga melestarikannya agar tidak berlaku bencana alam. Pengurusan diri dari segi keselamatan dalam Islam ini ianya sebenarnya mencerminkan prinsip-prinsip moral, etika dan juga kewajipan individu untuk menjaga diri dan juga orang lain dari segala bentuk bahaya, bukan hanya kepada manusia, juga kepada haiwan dan juga tumbuhan-tumbuhan. Okey, jadi kita sebagai manusia, individu yang mempunyai akal fikiran haruslah menjaga persekitaran kita. Okey. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, individu Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan kesedaran dan juga tanggungjawab terhadap keselamatan diri dan orang lain sejalan dengan ajaran Islam yang menyeluruh. Okey, hadis yang boleh saya kaitkan dengan keselamatan. Dalam konteks keselamatan ini, hadis Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan menyelamatkannya dari kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Okey. Dengan merujuk hadis tadi, kita dapat melihat betapa pentingnya menjaga keselamatan diri dan juga orang lain dalam Islam. Okey, tindakan untuk menyelamatkan seorang dari kesusahan dunia ini dianggap sebagai amalan yang mendapat ganjaran dari Allah. Oleh itu, keselamatan bukan hanya menjadi tanggungjawab sosial, tetapi juga amalan keagamaan dalam Islam. Okey, itu adalah keselamatan. Kesimpulan akhir bagi perbincangan podcast ni, apakah kesimpulan akhirnya, Najwa? Okey, kesimpulannya ialah ketiga-tiga aspek ni merupakan elemen utama dalam pengurusan diri dari segi Islam. Sebab apa, Syasha? Sebab dalam Al-Quran dan hadis banyak bukti yang menceritakan tentang penjagaan diri. Okey, itulah kesimpulannya. Jadi Bila bila dah saya Bila kita akan sihat, bila kita sihat, barulah kita selamat. Sekian. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.